Okay, so Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, kami daripada kumpulan pertama yang akan membuat pembintangan hari ini. Okay, so ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Okay, so first adalah saya, Nurul Bazila binti Muhammad Asid, nombor matrik 198340. Okay, next. Okay, nama saya Nur Syazani binti Abdul Rahman. Nombor matrik 196430. Nama saya Siti Nofatuna binti Muhammad, nombor matrik 198 dan 19. Nama saya Nurul Syafiqah binti Abdul Wahab, nombor matrik 195914. Nama saya Sharifah Aina Tasha binti Zaid Zulkifli, nombor matrik saya 199988. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan sinopsis ataupun review kepada filem Neraka Kasih Maisara yang telah kami tonton. Okay, so untuk first part ni kami ada sediakan sedikit klip video secara sinopsis yang berdurasi 5 minit. Okay, so harap kawan-kawan kelas dapat perhatian. Okay. Terima kasihlah Kak Midah. Tolong Mira ni, tolong urut, tolong sediakan air akar kayu semua. Harapkan saya, apa pun saya tak reti Kak. Alah Timah, tak apa, itu dah memang tugas aku pun. Jadi bidan kampung kan. Lain-kali kamu jangan ulang kesilapan kamu ni ya. Kesian dekat mak kamu. Kita sebagai mak ni kena pandai jaga anak ya. Kena ambil tahu mana anak pergi, dengan siapa dia berkawan. Kalau kau tak ambil tahu, kau lepas tangan, macam inilah jadinya. Ha? Siapa yang malu? Kau juga kan? Satu kampung duk cerita pasal cerita kau ni Timah. Mana kau dah letak muka? Kalau aku dah, aku malu Timah. Kita dah 3-4 kali keluar bersama. I dah mula jatuh hati kat you. I tak pernah rasa perasaan macam ni. I harap sangat yang I tak bertepuk sebelah tangan. Ya, you dah sampai dah pun. Okey, I janji dengan you, I takkan buat apa-apa kat you. Lagipun, I cuma nak berbual, nakkan privacy. You tak percaya I? Percaya tapi... Waalaikumsalam. Sarah! Anak ibu dah balik. Rindunya. Rindunya dengan anak ibu ni. Dah lama ibu tunggu, baru hari ni nak balik. Tengok ni. Udang segar ni. Baru naik dari laut, ibu terus beli. Cuba bau. Tahu ibu lah, anak ibu ni tak suka makan buah masam-masam ni. Daripada kecil dah kita. Tapi ini tengok cara makan ni mengalahkan orang mengandung pula ni. Tolonglah aku, ya Allah. Janganlah kau takdirkan aku mengandung. Aku tak mampu. Aku hanya janji nak tanggungjawab kan? Betul ke tu anak I? Entah anak lelaki lain. Kalau dengan I pun you sanggup buat, tak mustahil dengan lelaki lain pun you boleh buat. Cukup! Kalau kau tak nak tanggungjawab, kau jangan nak hina aku sesuka hati kau. Aku bukan perempuan lemah yang nak melutut, merayu, menangis dekat kau. Sarah! Siapa bapa anak yang kau kandung? Cakap! Ibu Sarah minta maaf. Ibu Sarah menyesal, Ibu. Kesal kau dah tak berguna lagi, Sarah. Mana aku dah letak muka aku ni? Selama hari ni orang kampung pandang hormat dekat aku. Tapi kau dah bodoh pasal itu. Anak kau ni aku nak kau serah dekat orang lain. Kalau tidak, aku kurung kau kat bangsa belakangan. Sarah lagi sanggup duduk kat bangsa belakang tu daripada pisah dengan anak Sarah, Ibu. Macam aku ya? Kau nak sangat masuk dalam bangsa ni kan? Di sini aku nak. Mau mainkan ajak kau. Ibu, kau masuk sekarang, kau masuk. Ampunkan Sarah, Ibu. Ampunkan Sarah. Sarah, Ibu. Kesianlah Ibu. Kalau kau anak aku,
Awas kau bersalin ni. Sarah takkan serah anak Sarah dekat siapa-siapa. Sarah akan besarkan bayi ni, Bu. Itu kata kau. Aku akan pastikan perkara ini tak akan berlaku pun. Ibu, tolong Sarah, ibu sakit. Ya Allah. Selamatkanlah anak aku. Anak tu mesti aku bagi ke Khadijah. Aku takkan biarkan anak tu memalukan aku. Jaga dan didiklah dia baik-baik. Biar nanti jadi orang yang berguna bila besar nanti. Ibu! Ibu! Aku jadi ibu. Mana nak Sarah, ibu? Ibu! Mana nak Sarah, balik ibu? Mana nak Sarah, ibu? Ibu! 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 Mana nak Sarah? Mana nak Sarah, balik ibu? Dah makin teruk kau ni, Sarah. Ha? Kau buat apa tu? Bawa sini kain tu. Ibu janganlah bising-bising. Anak Sarah baru nak tidur ni, Bu. Anak apanya? Itu kain batik aku tu. Ibu janganlah kasar-kasar dengan anak Sarah. Nanti dia sakit. Kau jangan apa-apa dengan budak, Sarah. Jangan aku lah. Sebelum kau main bagi kita bawa anak balik. Bawa anak balik. Sarah, ibu. Itulah hari-hari kerja dia tu. Termenung je. Langsung tak nak bercakap. Okay, sinopsis filem. Okay, so kisah Neraka Kasih Maisarah ni berkisahkan tentang Mak Midah yang merupakan seorang bidan kampung yang terkenal dan sangat dihormati. Okay, segala hal-hal yang berkaitan dengan perbidanan di kampung selalu akan dirujuk kepada Mak Midah. Okay, so Mak Midah ni mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Maisarah. Okay, Mak Midah ni sangat menjaga Maisarah dengan penuh kasih sayang. Okay, namun kebahagiaan Mak Midah dan Maisarah ni berakhir dengan satu tragedi malang yang menimpa Maisarah di mana anak perempuannya telah disahkan mengandung anak luar nikah. Okay, sejak tu kasih sayang Mak Midah terhadap anaknya ni teruji dan layanan terhadap anaknya juga berubah kasar. Okay, kalau macam tadi dalam klip tadi kita nampak yang sebenarnya Mak Midah ni sangat sayangkan Maisarah, tetapi disebabkan terjadinya kisah Maisarah ni mengandung tu menyebabkan Mak Midah ni telah berubahlah layanan terhadap Maisarah. Okay, demi menutup aib keluarga, Mak Midah menyerahkan anak Maisarah kepada pasangan suami isteri yang dah lama menginginkan anak. Okay, sejak tu Maisarah jadi hilang arah lah, macam dia dah jadi kurang sioman setelah kehilangan anaknya. Okay. Okay, so untuk part yang seterusnya saya akan serahkan kepada pembentas. Okey, seterusnya latar belakang masalah. Okey, first penerimaan Mak Midah terhadap situasi anaknya Maisarah yang terlanjur sehingga menyebabkan kehamilan. So dekat berdasarkan video yang kita tonton tadi, kita dapat lihat yang Mak Midah tak boleh terima hakikat yang anak dia dah terlanjur. So dia rasa malu lah kan, dia rasa macam dia punya status sebab dia ni dipandang tinggi oleh masyarakat kampung tu, jadi dia rasa benda tu akan menjejas reputasi dia dekat kampung. Lepas tu di awal filem juga kami dapati bahawa watak Mak Midah tu sendiri yang sangat angkuh dan bangga diri, sebab macam kita dapat lihat waktu memula video yang kami tayangkan tadi, kita dapat tengok yang macam mana Mak Midah ni dia cara dia nasihat dia punya orang kampung tu sendiri pun bagi kita nampak tak betul lah kan, sebab cara dia cakap tu kasar dan dia sangat bangga dengan anak dia sampai dia merendah-rendahkan anak orang lain. Lepas tu Mak Midah juga punya sikap yang suka merendahkan anak orang lain macam yang saya terangkan tadi. Okey, berdasarkan isu ni kami telah meletakkan yang Mak Midah ni sebagai konsulti dan Maisarah ni sebagai klien, di mana dia memerlukan bantuan konsultan untuk membantunya menyelesaikan masalah yang timbul
kepada anaknya, di mana anak dia jadi kurang siuman, ada masalah kesihatan mental disebabkan dia berpisah dengan anak dia tu. Okey, seterusnya. Okey, next isu. Okey, klien telah disahkan mengalami masalah kesihatan mental, di mana klien tu masalah tadilah. Kita dapat lihat yang masalah ni ada masalah mental. Benda ni terjadi disebab lepas daripada dia berpisah dengan anak dia. Okey. So Mak Mida ni dia datang jumpa konsultan untuk dapatkan bantuan. Okey, so cadangan konsultasi kami cadangkan untuk guna client centered case consultation. Okey, next saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, jadi bagi isu ini kami telah mencadangkan menggunakan pendekatan mental health consultation. Hal ini demikian kerana kita telah fokus kepada client centered case consultation. Okey, seterusnya. Okey, dalam mental health consultation ni terdapat 4 approach, terdapat 4 proses, iaitu yang pertama bina hubungan, yang kedua penilaian, yang ketiga intervensi dan yang keempat follow up. Okey, seterusnya. Okey, bagi part membina hubungan ni, kita tahu sebagai konsultan kita perlu membina hubungan dan membina hubungan dengan konsultan. Okey, tujuan membina hubungan ni adalah untuk mendapatkan hubungan yang terapeutik dan juga mewujudkan kepercayaan antara konsultan terhadap konsultan. Okey, di situ juga konsultan perlu menunjukkan rasa empati dan juga respect terhadap isu yang dihadapi oleh konsultan. Okey, dalam bina hubungan, konsultan juga perlu menunjukkan rasa memahami, rasa bagi perhatian dan juga bagi tumpuan terhadap apa yang konsultan kongsikan dalam consultation tu. Okey. Seterusnya mengetahui situasi yang sedang dialami. Okey, dalam membina hubungan ni dia adalah bagi mewujudkan hubungan yang terapeutik tu, kita perlu masa yang secukupnya untuk kita bangunkan kepercayaan klien untuk klien bagi tahu apa sebenarnya yang terjadi. Okey, ini adalah untuk kita meneroka klien pada masa akan datang tu dengan sebaik-baiknya. Okey, untuk membina hubungan ni kami ada menggunakan teknik solar, iaitu S sitting, O open posture, L lean forward, E eye contact dan juga R rapport. Okey, jadi untuk teknik yang digunakan, kemahiran asas yang digunakan ini adalah untuk klien berasa diri dia diterima, dihargai dan juga akan orang kata jujur dengan konsultan. Okey. Teknik membina proses membina hubungan ini juga adalah untuk mewujudkan persefahaman di antara konsultan dan juga konsulti. Okey, seterusnya. Okey, proses yang kedua ialah penilaian. Okey, bagi proses penilaian ni, dia adalah bertujuan untuk mengenal pasti punca utama masalah kesihatan mental yang dihadapi oleh Maisarah. Maisarah itu klien lah, klien yang kita akan fokuskan, di mana klien ni telah mengalami masalah kesihatan mental. Macam mana klien boleh mengalami masalah kesihatan mental disebabkan oleh persekitaran sosial klien. Sebagai contoh, klien telah mengandung anak luar nikah, klien juga dibuang kerja, klien telah dibuang oleh family sendiri, iaitu ibu klien telah memarahi klien dan juga ibu klien tidak menerima anak klien, iaitu telah memisahkan klien dengan anaknya. Jadi konsultan juga perlu melihat macam mana konsultan ni pandang isu yang dihadapinya. Contohnya, adakah konsultan dia nak bantu anak dia pulih, ataupun konsultan ni dia menyalahkan diri dia sendiri, ataupun konsultan dia tak boleh nak terima anak dia yang dah mengalami masalah kesihatan mental ni. Okey, di situ juga kita dalam
proses penilaian ni, konsultan juga akan melihat kepada tahap penerimaan dan pengetahuan konsultan ni tentang masalah kesihatan mental. Okey, sebab kita akan nilai di sini sama ada konsultan ni dia tahu tak okey, klien tu telah mengalami kesihatan mental ataupun apakah jenis masalah kesihatan mental yang dialami oleh anaknya. Okey. Itu saja daripada saya. Saya akan bagi kepada pembentang seterusnya. Okey, baiklah. Jadi kita akan teruskan dengan intervensi. Okey, jadi kami membahagikan intervensi kepada 3 bahagian, iaitu pertama kita bantu konsulti untuk meningkatkan pengetahuannya untuk membantu klien tadi. Yang kedua adalah kita memberi kemahiran kepada konsulti itu untuk mengurus klien. Dan yang seterusnya, next step macam. Dan yang bahagian yang ketiga adalah kita membantu konsulti dengan memiliki keyakinan diri konsulti untuk untuk membina keyakinan klien melalui konsulti. Okey, patah balik slide belakang. Okey, dari segi meningkatkan pengetahuan, sebagai konsultan kita perlu berperanan sebagai fact finder. Okey, bila berperanan sebagai fact finder ni kita boleh carilah apa-apa fakta dan kita bagi dekat konsulti tu. Okey, antara fakta yang kita boleh bagi atau pengetahuan yang kita boleh terapkan kepada konsulti adalah bagi konsulti tahu macam mana nak kenal pasti jenis masalah kesihatan mental dari segi tanda dan gejala daripada yang dia boleh tengok dekat Maisarah lah. Sebab kalau macam orang yang ada bipolar disorder, gejala dia lain. Kalau orang yang ada penyakit mental lain, gejala dia akan lain. Okay, yang seterusnya adalah kita bantu konsulti Mak Midah tu untuk tahu macam mana dia nak mengendalikan Maisarah. Okay, yang seterusnya adalah kita bantu Mak Midah untuk mengenal pasti rawatan apa yang perlu Maisarah ambil. Dan kalau Maisarah perlu ambil ubat, ubat apa yang perlu Maisarah ambil, bila Maisarah perlu makan ubat, macam tu. Seterusnya adalah kenapa kita terapkan pengetahuan ni kepada Mak Midah supaya kita nak mengelakkan daripada berlakunya macam penyakit tu berulang, dan juga kita nak mengelakkan benda ni beri tekanan kepada Mak Midah sendiri untuk menjaga Maisarah nanti. Okay. Dan yang terakhir dalam meningkatkan pengetahuan ni adalah kita dedahkan Mak Midah dengan skim bantuan praktikal. Okay, skim bantuan praktikal ni adalah bantuan yang disediakan oleh kerajaan untuk orang yang ada masalah kurang mental. Dekat sini Maisarah akan dapat rawatan secara percuma selama 2 tahun. Okay, macam mana yang kita tahu yang Mak Midah ni background dia adalah sebagai bidan kampung. Jadi mungkin pendapatan dia tak begitu tinggi. Jadi penting untuk Mak Midah dapatkan skim bantuan praktikal ni untuk bantu Maisarah dapatkan rawatan. Okay, yang seterusnya adalah meningkatkan kemahiran menguruskan pesakit mental. Okay. Yang pertama adalah kemahiran untuk menguruskan emosi dengan betul. Okay, macam mana kita nak bantu dia urus emosi ni adalah kita bagi tahu dekat Mak Midah jangan buat something yang boleh trigger Maisarah. Contoh, kita tahu yang Maisarah ni dia ada masalah dengan bayi. Dia ada sejarah yang dia dipisahkan dengan anak dia semua. So jangan sebut pasal bayi ataupun jangan tunjuk gambar-gambar yang berkaitan dengan bayi dekat depan Maisarah supaya dia tak trigger dengan benda tu. Yang seterusnya adalah membantu Mak Midah untuk mendapatkan kemahiran menguruskan Maisarah secara fizikal. Okay, macam yang kita tengok dekat klip akhir tadi tu, Maisarah tu dia dah macam tak boleh berfungsi sangat macam tu. So maybe Mak Midah kena tahu macam mana nak uruskan dia dari segi berpakaian, makan, mandi apa semua tu. Okay, yang seterusnya adalah kemahiran berkomunikasi dengan Maisarah. Okay, kemahiran berkomunikasi ni adalah kalau contoh Mak Midah tengok dalam keadaan Maisarah dia tengah mengamuk ke apa, cuba untuk tidak meneruskan berkomunikasi dalam keadaan yang tidak stabil tu. Dan juga kalau nak berkomunikasi tu gunakan intonasi yang bersesuaian. Jangan tinggikan suara apa semua sebab Mak Midah ni seorang yang garang. Macam sebelum ni pun dia berkomunikasi dengan Maisarah memang banyak marah-marah je. Okay, next slide. Okay, untuk intervensi yang terakhir adalah kita bantu macam mana kita nak bina balik keyakinan diri Maisarah selepas dia dah berada dalam keadaan tersebut.
Okey, kenapa kita nak bina kemahiran diri Maisarah ni? Sebab kita nak bagi dia mampu untuk berhadapan dengan tanggapan masyarakat terhadap dirinya. Sebab macam ni kita tahu dia anak orang yang dihormati dekat kampung tu. Dia anak seorang bidang kampung yang hebat lah macam tu. Tapi tiba-tiba dia dapat penyakit mental disebabkan penjagaan yang tidak betul selepas bersalin. Macam tu. Okey, seterusnya adalah kita boleh bagi pendedahan kepada Mak Midah untuk menyertai kelompok sokongan untuk Mak Midah ni dapat ilmu daripada ahli kelompok tu sendiri. Okay, jadi dekat ahli kelompok tu, orang yang akan mengalami keadaan yang sama macam Mak Midah. So maybe dia boleh tanya apa pengalaman orang, apa yang orang boleh buat, apa semua tu. So dekat situ, Mak Midah akan dapat lagi banyak ilmu lah untuk bantu Maisarah. Okay, yang terakhir adalah kita boleh mendedahkan maklimah. Kita bagi tahu dia yang Maisarah ni dia boleh melibatkan diri dia dekat pusat pemulihan psikososial, dekat klinik kesihatan, dekat beberapa klinik kesihatan yang ada dekat Malaysia ni lah. Tak semua klinik kesihatan ada. Okay, jadi kalau Maisarah libatkan diri dalam PSR ni, pusat pemulihan psikososial ni, dia boleh bantu Maisarah dari segi macam mana dia nak berkomunikasi, bantu dia macam mana dia nak bersosial dengan orang lain. Jadi bagi saya PSR ni sangat banyak membantu Maisarah nanti. Next. Saya serahkan kepada next presenter. Okey, seterusnya saya akan jelaskan tentang follow up dan evaluation. Di mana semasa proses ni kita kena tengok kepada dua perkara, iaitu intervensi dan perkhidmatan yang diberikan tu, perkhidmatan konsultasi yang diberikan tu. So, untuk tengok maklum balas terhadap intervensi yang diberikan tu, kita boleh buat temu bual lah salah satunya. Okey. So, semasa buat temu bual ni, konsultan akan kena pastilah adakah intervensi yang dicadangkan ni yang dah dibincang bersama konsultan ni berkesan ataupun tak. Jadi sebagai contoh, antara perkara yang boleh dinilai adalah tentang kemahiran menguruskan emosi yang terhadap berkenaan klien. Jadi kita tengok klien semakin mampu ke atasi perkara-perkara yang memberi trigger kepada klien kan. So dari situ kita nilai berdasarkan daripada konsultan lah. Okay. So konsultan juga boleh gunakan soalan skala pengukuran di mana konsultan akan minta lah konsultan nyatakan dari 1 hingga 10 ni nyatakan berapa yang menunjukkan intervensi ni berkesan kepada klien lah, macam tu. Okay, so untuk maklum balas tentang perkhidmatan konsultasi yang diberikan pula ialah konsultan ni boleh beri borang soal sidik lah. Contoh soalan yang perlu ada dalam borang soal sidik ni adalah tentang pemakaian, iaitu keterampilan konsultan ni adakah kemas, macam menunjukkan seorang yang profesional. Okay, ketepatan masa konsultan, adakah menepati masa ataupun tidak. Lepas tu layanan konsultan kepada konsultan, mesra pelanggan ataupun tak, seterusnya. Okay, seterusnya adalah tentang mengapa pendekatan ini sesuai untuk diaplikasikan. So kami memilih MHC ni kerana klien ni telah mengalami masalah mental disebabkan oleh banyak tekanan yang dialami dari satu semasa ke satu semasa. Okay. Antara tekanan yang dialami oleh Maisarah ni adalah disebabkan teman lelakinya ni tak nak bertanggungjawab terhadap kesalahan yang mereka lakukan bersama, disebab kerana mereka telah terlanjur, tapi Maisarah dalam kategori paksa rela lah, di mana Maisarah sedar yang dia pun bukanlah kena rogol, tapi dia orang sama-sama rela, dan Maisarah sendiri pun menyesal, tapi ibunya pula tidak menerima kenyataan yang tak boleh terima lah yang Maisarah dah terlanjur dan sehingga mengandung anak luar nikah. So disebabkan ibu Maisarah ni tak boleh terima, ibu Maisarah ni bertindak mengurung dan bila Maisarah dah lahirkan anak, dia pisahkan pula Maisarah ni dengan anaknya. So disebabkan tekanan yang menimpa Maisarah bertubi-tubi ni, sehingga klien disahkan mengalami postpartum depression. Okay, so
Itu sahaja dari kami. Terima kasih kerana mendengar dengan fokus. Sekian, terima kasih. Okey, bagi part membina hubungan tadi, saya ada pembetulan sikit. Yang last kali, solar tu adalah relax. Relax tu adalah salah satu kemahiran asas dalam repo. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.